Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim, dan pada siri yang ke-216 ini kita telah tiba pada riwayat yang ke-3907. Riwayat yang ke-3907 dan beberapa riwayat yang berikut. Maka Imam Muslim rahimahullahu taala mula membawakan hadis berkenaan tentang an-nahyu 'anil muhaqalah. Larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama melakukan jual beli dalam bentuk muhaqalah. Apakah maksud muhaqalah? Kejap lagi kita akan lihat. Yang kedua, wal muzabanah. Jual beli secara muzabanah. Yang ketiga, muhabarah, jual beli secara muhabarah. Yang keempat, bai'us samarah, menjual buah yang berada di pokok qabla buduwi salahiha, sebelum buah tersebut masak, maka Nabi SAW larang. Dan yang kelima, bai'il muawamah ataupun bai'us sinin, jual beli al-muawamah. Maka ada 5 perkara yang akan dikongsikan daripada hadis-hadis yang ada di dalam tajuk ini. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan pada baris yang ketiga daripada penghujung muka surat ini dalam syarah An-Nawawi. Maka kata Imam An-Nawawi, ammal muhaqalah, adapun jual beli secara muhaqalah. Secara ringkas, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muhaqalah ini berkenaan tentang menyewa tanah dengan bayaran mengikut hasil tanaman. Itu secara ringkas. Al-muzabanah. Muzabanah ni kita dah belajar. Muzabanah bermaksud menjual kurma yang segar, yang berada di pokok, dengan pertukaran kurma lama, kurma lama yang telah kering. Maka pertukaran tersebut, maka itu dilarang. Sebab kurma sama kurma, mestilah ada mumasalah, mestilah mengikut kadar yang sama. Dan yang ketiga, bai'us samarati qabla buduwi salahiha, menjual buah di pokok sebelum tempoh ia masak. Maka ini kita telah belajar semalam, banyak hadis yang kita telah baca. Maka kata Imam Nawawi, wa ammal muhabarah, adapun jual beli muhabarah serta muzara'ah, maka sebenarnya kedua-dua ini lebih kurang sama. Maka apakah beza muhabarah dan muzara'ah? Maka kata Imam Nawawi rahimahullah, mutaqaribatan, kedua-dua ini maknanya lebih kurang sama. Apakah maksud muhabarah dan muzara'ah? Al-mu'amalah, perjanjian untuk mengusahakan tanah, bi ba'di ma yakhruju minha minaz zara', dengan pertukaran ataupun dengan bayaran daripada sebahagian hasil tanaman yang keluar daripada ladang dan tanah tersebut. Maka contohnya, okey, engkau pandai bercucuk tanam. Saya ada tanah. Maka ambil tanah ni, tak perlu bayar sewa. Kalau muhaqalah, maka pada waktu itu dengan perjanjian sewa. Ini perjanjian dia bagi, namun dia minta keuntungan daripada hasil tanaman. Maka dia pun kata 1/3 daripada hasil tanah saya nak. Ataupun 1/4, ataupun 1/2, apapun. Maka dia minta daripada hasil tanaman tanah. Maka kata Imam Nawawi, apakah perbezaan dia? Al-muzara'ah
yakunul badru min malikil ard. Kalaulah benih itu datang daripada pemilik tanah, maka perjanjian tersebut dipanggil muzara'ah. Dia bagi tanah, dia bagi benih, maka itu dipanggil muzara'ah. Kalaulah benih tersebut daripada pengusaha tanah, orang yang mengusahakan tanah, maka itu dipanggil sebagai al-mukhabarah. Wa fil mukhabarah yakunul badru minal amil, daripada orang yang mengusahakan tanah. Maka ini perbezaan di antara mukhabarah dan muzara'ah. Tanah daripada seorang pemilik, usaha ke atas tanah daripada orang yang lain, dan mereka tetapkan keuntungan mengikut peratus daripada sesuatu hasil tanaman. Maka kenapa Nabi SAW larang? Sebab sesuatu hasil tanaman tak boleh dijangka. Tak boleh dijangka. Kalaulah tiba-tiba pada tahun tersebut hasil tanaman berlipat kali ganda, maka pengusaha tanah dia rasa tak puas hati. Sebab lebih daripada kadar jangkaan dia kena bayar, dia kena bagi. Kalaulah hasil tanaman pula tak jadi, maka tuan tanah pula yang rugi, dia tak dapat apa-apa. Maka sebab itu Nabi SAW telah larang. Tapi kalaulah memberi tanah dengan hasil bayaran, maka tak ada masalah. Bukan dengan hasil tanaman. Contohnya dia sewakan tanah ataupun dia pinjamkan tanah, maka itu adalah tidak ada sebarang masalah. Kebanyakan jual beli ini, kata para ulama, adalah jual beli yang telah dipraktikkan daripada zaman jahiliyah. Zaman dulu dia tak adalah yang apa berkenaan tentang sewa, jual beli ataupun sewa rumah. Sebab orang dulu mereka tinggal, kalau tak ada rumah tinggal di kemah. Maka kebanyakannya adalah berkenaan tentang tanah, bercucuk tanam, mengusahakan tanah. Maka sebab itu kebanyakan daripada jual beli dan perjanjian yang kita baca adalah berkenaan tentang tanah. 3907 baca sanad dia. Maka Nabi SAW, kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah, Nabi SAW telah melarang anil muhaqalah, daripada jual beli muhaqalah. Muhaqalah maksudnya menyewakan tanah dengan, dan kita akan baca lebih detail kenapa Nabi larang. Wal muzabanah, muzabanah bermaksud menjual buah yang segar di pokok dengan kurma yang lama. Wal mukhabarah maksudnya memberikan tanah dengan kadar hasil tanaman yang tertentu. Wa an bai'is samar, dan Nabi melarang daripada menjual buah yang masih di pohon hatta yabdu salahu, sehinggalah buah tersebut menjadi masak. Wala yuba'u, dan janganlah berjual beli, maksudnya buah di pokok, janganlah berjual beli buah di pokok kecuali dengan menggunakan dinar dan dirham, illal araya, kecuali jual beli araya Nabi benarkan kerana mengikut keperluan bawah daripada 5 wasak ataupun 300 gantang, 300 sak, maka Nabi benarkan. 3908 kita tidak terjemahkan sebab riwayat ini lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala wa haddatsana Abd bin Humaid qala akhbarana Abu Asim qala akhbarana Ibnu Jurayj an Ata'in wa Abi Zubair annahuma sami'a Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yaqul naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara mithlah. 3909 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah melarang anil mukhabarah, daripada jual beli mukhabarah, iaitu seseorang itu memberi tanah dengan meminta hasil tanaman dalam jumlah peratus yang tertentu. Wal muhaqalah, menyewakan tanah. Kalaulah mukhabarah, dia berikan tanah. Kalaulah muhaqalah, menyewakan tanah dengan sesuatu bayaran yang majhul, yang tidak diketahui. Wal muzabanah, muzabanah bermaksud menjual buah kurma yang berada di pokok dengan kurma yang lama, kurma yang kering.
Wa an bai'i thamarah, Nabi juga melarang daripada menjual beli buah sehinggalah tut'im, buah tersebut layak untuk dimakan. Wala tuba'u, dan janganlah dijual buah di pokok illa bidirham wad dananir, kecuali dengan dirham dan dinar. Illa al-araya, kecuali jual beli araya Nabi izinkan, iaitu menjual buah kurma di pokok yang segar dengan buah kurma yang lama tetapi bawah daripada 5 wasak, ataupun mengikut sukatan 300 gantang ke bawah, 300 sok ke bawah. Qala Ata'un fassaraha lana Jabir, maka Jabir radhiyallahu taala menjelaskan kepada kami, beliau berkata, ammal mukhabarah, adapun jual beli secara mukhabarah, apakah maksudnya? Fal ardul bayda, maka ada sebidang tanah al-bayda yang gersang, yadfa'uha ar-rajul, maka pemilik tanah menyerahkan ila rajul kepada seorang untuk mengusahakannya, fayunfiqu fiha, dan pemilik tanah membelanjakan fayunfiqu fiha, maka orang yang diberikan tanah tadi dia pun mengusahakan tanah tersebut. Thumma ya'khudh, kemudian pemilik tanah mengambil minas samar, daripada hasil tanaman. Waza'ama, dan Jabir radhiyallahu anhu mendakwa annal muzabanah, bahawa muzabanah adalah jual beli kurma segar di pokok, finnahal bitamar, dengan kurma yang telah lama, kailan secara sukatan, maka Nabi larang. Wal muhaqalah, dan muhaqalah pula adalah jual beli seperti muzabanah, cuma ianya adalah fi zar'i, pada hasil ladang, pada hasil tanaman yang seumpama itu. Yabi'u zar'ul qa'im, menjual hasil ladang, hasil tanaman yang masih berada pada tangkainya, al-qa'im bilhab, kaila, secara dengan bijian, secara sukatan. Maksudnya contohnya gandum. Maka gandum yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, gandum yang lama, maka dijual dengan gandum yang masih berada di tangkai, maka itu adalah al-muhaqalah mengikut pandangan Jabir radhiyallahu anhu. Nanti kita akan belajar apa al-muhaqalah dalam bab qira'ul ardi, dalam bab menyewa tanah pula. 3910 baca sanad dia. Maka ini semua adalah dilarang sebab ianya sukar untuk ada mumathalah. Dan dalam mazhab Syafi'i, maka dalam bab-bab pemakanan, kalaulah nak menukar makanan dengan makanan, maka ianya perlu kepada mumathalah dan juga perlu yadan biyadin. 3910 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, anil muhaqalah, daripada jual beli secara muhaqalah, wal muzabanah, jual beli secara muzabanah, dan juga jual beli secara mukhabarah. Kita telah sebut istilah ini beberapa kali. Wa an yushtara, dan Nabi telah melarang daripada membeli an-nakhlu, buah kurma yang masih di pohon, hatta yushkiha, sehinggalah buah tersebut telah jelas masak. Apakah maksud yushkiha? Maka dalam riwayat ini disebut wal ishqah, dan ishqah bermaksud ayyahmarra au yasfarra, buah kurma tersebut telah menjadi kemerahan ataupun kekuningan. Maksudnya buah kurma tersebut telah masak. Au yu'kala minhu syai'un, ataupun ianya sudah layak untuk dimakan. Wal muhaqalah, jual beli muhaqalah pula adalah ayyuba al-haqlu, menjual hasil tanaman yang masih berada di tangkai di ladang, bikailin, secara sukatan, minat ta'ami ma'lum, dengan tanaman yang telah lama. Contohnya gandum yang telah lama dijual dengan gandum yang masih berada di tangkai di ladang, maka Nabi larang. Wal muzabanah pula sama macam muhaqalah, cuma muzabanah untuk buah-buahan.
Maka muzabanah adalah ayyuba'an nakhlu, menjual kurma yang berada di pokok, bi'ausakim minas samar, dengan kadar wasak daripada kurma yang lama, minat tamar, daripada kurma yang lama. Kecuali araya. Araya bermaksud menjual kurma yang lama dengan kurma yang masih di pokok bawah daripada kadar 5 wasak ataupun 300 sak ke bawah, iaitu 300 gantang ke bawah. Wal muhabarah, adapun muhabarah adalah as-sulusu war rubu', apa seseorang itu memberikan tanah dengan syarat dia akan mendapat hasil daripada ladang kadar 1/3 ataupun 1/4, wa ashbahu zalik, ataupun seumpama itu. Tetapi muhabarah apakah dia? Benih adalah daripada pemilik tanah. Kalaulah benih daripada pengusaha tanah, maka ianya dipanggil minta maaf, muhabarah adalah benih daripada pengusaha tanah. Kalaulah benih daripada pemilik tanah, maka ianya dipanggil muzara'ah. Qala Zaidun, berkata perawi, maka aku telah bertanya kepada Atha bin Abi Rabah, adakah kamu mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah menyebut bahawa hadis ini adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Atha bin Abi Rabah berkata, "Na'am, ya." 3911 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang anil muzabanah, daripada jual beli secara muzabanah dan muhaqalah serta muhabarah. Nabi juga telah melarang daripada menjual buah yang masih berada di pokok sehinggalah ia jelas masak, hatta tushkih, sehinggalah buah tersebut jelas masak. Qala, berkata perawi, maka aku telah berkata kepada Sa'id, ma tushkih, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan tushkih yang ada dalam hadis? Maka beliau berkata, tahmaru wa tasfarru, buah tersebut warnanya kemerahan ataupun kekuningan, bermaksud telah masak, wa yu'kalu minha, dan ianya layak dimakan. 3912 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang anil muhaqalah, daripada jual beli secara muhaqalah, daripada jual beli secara muzabanah, wal muawamah. Muawamah ni baru. Maka apakah muawamah? Muawamah bermaksud, lihat catatan Imam Nawawi pada muka surat 1020 pada baris yang keempat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, muawamah bermaksud ayyabi'a thamara syajarah. Seseorang itu menjual buah yang ada pada sesuatu pokok untuk tempoh 2 tahun ataupun 3 tahun ataupun lebih. Contoh, saya ada pokok durian. Contoh pokok durian. Maka saya pun kata, durian ini kebiasaannya dia memberikan buah beberapa tan, contohnya. Maka pokok dia dah ada. Maka saya jual buah yang berada di pokok durian di ladang ini selama tempoh 2 tahun. Maka tak boleh begitu. Sebab tak tahu berapa banyak buah yang bakal keluar. Tiba-tiba buah tak keluar, ataupun buah yang keluar pula rosak, tak seperti yang disebutkan, maka berlaku pergaduhan. Maka itu adalah muawamah, menjual buah yang berada di pokok untuk tempoh 2-3 tahun ataupun lebih. Maka ianya dinama bai'ul muawamah dan juga bai'us sinin. Wa huwa batil. Perniagaan seperti ini, jual beli seperti ini, akad seperti ini adalah terbatal. Ianya adalah terbatal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa terbatal? Wali'annahu bai'u gharar. Kerana jual beli ini adanya unsur-unsur penipuan. Sebab tak tahu berapa banyak buah yang akan keluar tahun pertama, tahun yang kedua.
ataupun mungkin tiba-tiba ianya berbuah lebih banyak daripada biasa, maka tuan tanah pula tak setuju kerana buah lebih banyak daripada jangkaan. Maka sebab itu Nabi larang. Maka itu dipanggil jual beli secara muawamah. Wal muhabarah qala ahduhuma bai'us sinin hiyal muawamah. Maka jual beli muawamah juga dikenali sebagai bai'us sinin. Wa anis sunya, dan Nabi juga telah melarang daripada jual beli dengan pengecualian. Apakah maksud jual beli dengan pengecualian? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang pertama, pada hujung baris yang pertama, famithalus sunya, maksud daripada jual beli dengan pengecualian adalah seseorang itu berkata, bi'atuka hadhihi subrah illa ba'daha. Aku jual kepada kamu longgokan kurma ini kecuali sebahagian. Berapa banyak pengecualian tersebut? Majhul, tak diketahui. Maka Nabi larang. Ataupun dia berkata, aku jual kepada kamu pokok-pokok yang berada di ladang ini kecuali sebahagian. Maka Nabi larang. Ataupun aku menjual kambing yang berada dekat ladang ini kecuali sebahagian. Ataupun contohnya aku menjual kain yang berada di kedai ini kecuali sebahagian. Semua ni dilarang. Sebab ianya majhul, tak diketahui. Tiba-tiba yang dibuat pengecualian itu adalah daripada kualiti yang bagus, yang mana pembeli tak bersetuju pula. Maka sebab itu Nabi larang. Ini semua adalah jual beli pada zaman jahiliyah. Sebab itu Nabi SAW larang. Terus, warakhasa fil araya, dan Nabi memberikan kelonggaran untuk jual beli araya. Apakah jual beli araya? Iaitu membeli kurma segar yang berada di pokok dengan kurma lama. Sepatutnya haram, tak boleh. Tetapi Nabi berikan kelonggaran untuk bawah daripada 5 wasak ataupun bawah daripada 300 sa', iaitu 300 gantang ke bawah. 3913 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Ali bin Hujr qala hadatsana Ismail wa ibn Ulayyah an Ayyub an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithlihi ghaira annahu la yadhkuru bai'us sinin hiyal muawamah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang menyewakan tanah. Maka kita kena faham, sebelum daripada Islam, masyarakat Arab mereka memang banyak menyewakan tanah. Dan banyak perjanjian penyewaan tanah yang mereka buat, adanya unsur-unsur kezaliman. Adanya unsur-unsur kezaliman. Sebab itu, pada awal Islam, Nabi SAW banyak melarang daripada menyewakan tanah. Pada awal Islam, Nabi banyak melarang. Walaupun sebenarnya menyewakan tanah tu boleh. Tapi Nabi SAW banyak melarang daripada menyewakan tanah kerana nak menghilangkan daripada dasar, daripada awal akan penindasan-penindasan yang berlaku dalam penyewaan tanah. Maka Nabi SAW nak bantras tersebut. Maka ada sebahagian sahabat yang mereka sangka Nabi SAW larang kerana Nabi tak bagi. Sebenarnya Nabi SAW larang kerana Nabi SAW satu, nak menggalakkan orang yang ada tanah memberikan tanah percuma sebagai pertolongan untuk orang lain usahakan. Nabi nak menggalakkan begitu. Dan yang kedua, Nabi nak menghilangkan pada awal Islam akan penyewaan tanah yang berlakunya unsur-unsur kezaliman. Maka sebab itu dibawakan satu tajuk yang khusus berkenaan tentang penyewaan tanah. Maka hadis-hadis yang bakal kita baca di awal, kebanyakannya menunjukkan Nabi tak benarkan menyewa tanah. Sebenarnya Nabi bagi. Tetapi hadis-hadis di awal Imam Muslim bawakan bahawa Nabi tak membenarkan penyewaan tanah. Barulah nanti di hujung Imam Muslim bawakan hadis-hadis berkenaan tentang Nabi SAW sebenarnya membenarkan penyewaan tanah. 3914, baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an qira'il ardi, daripada menyewakan tanah.
Sebenarnya sewakan tanah tak ada masalah. Cuma Imam Muslim bawakan hadis-hadis yang melarang dahulu. Nanti akan dibawakan hadis-hadis yang membenarkan. Maka Nabi melarang daripada menyewakan tanah. Wa an bai'aha, dan Nabi melarang daripada menjual tanah secara kontrak untuk tempoh beberapa tahun. Dia jual. Dia kata aku jual kepada engkau tanah ni untuk tempoh 5 tahun. Maka Nabi larang begitu. Wa an bai'i thamari hatta yatiba, dan Nabi melarang daripada menjual buah yang masih berada di pokok hatta yatiba, sehingga jelas benar kelihatan baik untuk dimakan buah tersebut. 3915 baca sanad dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW naha telah melarang an kira'il ardi, daripada menyewakan tanah. Maka daripada sini kita belajar bahaya kalaulah kita baca hanya satu hadis dengan faham terjemahan. Maka itu yang keluar hukum, tak boleh sewa tanah, Nabi larang, haram. Tapi sebenarnya boleh. Cuma Imam Muslim bawakan semua hadis-hadis yang tak boleh dulu, supaya kita nampak konteks bahawa kenapa Nabi mengatakan tak boleh pada awalnya. Apakah yang Nabi maksud katakan dengan tak boleh? Sebenarnya Nabi nak menggalakkan untuk orang ramai memberikan tanah secara percuma kepada untuk diusahakan oleh para sahabat yang lain. 3916 baca. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, maka Imam Muslim bawakan beberapa hadis ini nak menunjukkan Nabi menggalakkan untuk memberikan tanah secara percuma sebagai bantuan pertolongan kepada para sahabat dan orang lain. Maka Nabi SAW bersabda, man kanat lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut. Hadis ini memberi galakan tentang bercucuk tanam. Dan kalau kita lihat pada zaman kita, food security ataupun daripada sudut pemakanan, maka kita lebih banyak ambil daripada luar. Sebenarnya beras yang kita makan, kalaulah nak ikut daripada apa yang ditanam di Malaysia, tak cukup. Begitu juga sayur, begitu banyak benda. Sebab kita lebih kepada nak mengejar industri, maka kita lupa akan tanaman. Padahal sebenarnya tanamanlah yang paling penting. Sebab itu kalaulah ada tanah, maka Nabi menggalakkan untuk bercucuk tanam, untuk bercucuk tanam pada tanah tersebut. Bahkan Nabi bersabda, fa illam yazra'ha, maka jika kamu tidak mahu bercucuk tanam pada tanah tersebut, falyuzri'ha akha, maka hendaklah kamu membiarkan sahabat kamu, teman kamu, orang lain untuk bercucuk tanam. 3917 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana rijalin, ada beberapa orang sahabat Nabi memiliki fudulu, lebihan ardina, tanah. Mereka ada lebihan tanah. Min ashabi Rasulillah, daripada kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man kana lahu fadlu ardin, barang siapa yang memiliki lebihan tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut. Aw liyamnaha, ataupun kalau dia tidak mahu, maka hendaklah dia memberikan tanah tersebut dalam kurungan ariyatan, sebagai ariyah. Sebab itu kita lihat pada muka surat 1022 pada baris yang keempat daripada bawah. Maka apakah maksud falyamnaha akhahu? Maksudnya adalah yaj'alha lahu manihatan ay ariyatan. Bagi, bukan bagi terus, bagi sebagai pinjaman. Maka Nabi kata, bagilah sebagai pinjaman kepada saudara kamu untuk dia bercucuk tanam. Fa in aba, namun sekiranya kamu enggan, tak nak bagi secara percuma, maka Nabi bersabda, falyumsik ardah, maka hendaklah dia menyimpan tanah dia. Simpan. Kalau tak nak bagi orang mengusahakan, simpan. Maksudnya Nabi SAW tak berapa suka orang yang menyimpan tanah dalam keadaan tidak mengusahakan apa-apa. Dibiarkan tanah begitu. Maka lebih baik pada waktu itu dibiarkan orang usaha pada tanah tersebut supaya boleh mendatangkan manfaat pada tanah.
Walaupun tak berdosa, kalaulah dibiarkan tanah tak buat apa-apa tak berdosa. Cuma hadis ini memberikan galakan untuk mengusahakan tanah dengan bercucuk tanam. 3918. Terus. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Naha Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang antuk khadal ardu, daripada mengambil tanah ajra dengan upah, au hadza, ataupun dengan bahagian daripada hasil tanaman." Maka apakah maksud Nabi larang? Ini nanti kita baca. Adakah langsung tak boleh menyewakan tanah? Boleh. Apakah maksud Nabi larang daripada menyewakan tanah? Kejap lagi kita akan baca kesemua penjelasan ini. 3919, baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut. Fa illam yastati', jika dia tidak mampu untuk bercucuk tanam pada tanah tersebut, wa ajaza anha, dan dia tidak mampu untuk bercucuk tanam, falyamnahha, maka hendaklah dia memberikan secara pinjaman tanah tersebut akhahul muslim, kepada saudara Islamnya yang lain. Wala yu'ajirha iyah, dan janganlah dia menyewakan tanah tersebut." Maka adakah menyewakan tanah haram? Tak boleh? Boleh. Cumanya nanti kita akan faham bila kita baca keseluruhan hadis-hadis yang ada dalam tajuk ini. Apakah maksud Nabi larang? Apakah maksud Nabi tak mengizinkan menyewakan tanah? Semua nanti kita akan baca. 3920 baca. Maka Sulaiman bin Musa telah bertanya kepada Atha' bin Abi Rabah. Beliau bertanya, "Ahaddatsaka Jabir bin Abdullah? Adakah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ada meriwayatkan hadis kepada kamu bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut, au liyuzri'ha akhahu, ataupun dia menggalakkan, membiarkan, memberikan saudaranya untuk bercucuk tanam pada tanah milik dia. Wala yukriha, dan janganlah dia menyewakan tanah tersebut." Adakah betul Nabi bersabda begini? Qala na'am, maka dia berkata ya. Wala yukriha, maka Nabi tidak mengizinkan menyewakan tanah. Adakah tak boleh menyewakan tanah? Boleh. Sabar. Nanti kita akan baca keseluruhan konteks hadis pada hujung nanti. 3921, baca sanad dia. Maka sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada mukhabarah. Apakah maksud mukhabarah? Perjanjian mengusahakan tanah dan hasil tanaman dibahagikan mengikut ketetapan tanah daripada seorang, usahakan tanah daripada orang lain, tetapi dia tak nak tanah daripada bayaran. Dia nakkan tanah daripada peratus hasil tanaman. Maka adakah boleh? Nabi SAW larang. Sebab perjanjian tersebut ada unsur-unsur pergaduhan, ada unsur-unsur ketidakpastian. Berapa banyak hasil tanaman yang akan keluar? Adakah sikit ataupun langsung tak menjadi? Maka boleh membawa kepada pergaduhan. Maka Nabi SAW larang. 3922, baca sanad dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu telah berkata, "Inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana lahu fadlu ardin, barang siapa yang memiliki lebihan tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut, aw liyuzri'ha akhahu, ataupun membiarkan saudaranya bercucuk tanam pada tanah miliknya secara pinjaman. Wala tabi'uha, dan janganlah dia menyewakannya." Maka aku telah bertanya kepada Sa'id, apakah maksud ungkapan baginda wala tabi'uha, yakni al-kira? Adakah Nabi maksudkan dengan menyewakan? Qala na'am, beliau berkata ya. Adakah langsung tak boleh menyewakan tanah? Boleh. Cuma apakah maksud Nabi larang menyewakan tanah?
Nanti kita akan baca. 3923 baca sanad dia. Daripada Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata kunna nukhabir adalah kami melakukan perjanjian mengusahakan tanah ala ahdi Rasulillah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fanusibu maka kami beroleh kami mendapat minal qisri daripada hasil tanaman. Maksudnya mereka okey aku bagi kau tanah tapi aku nak hasil tanaman beberapa peratus 1/3 1/4 ataupun apa pun perjanjian dia. Wa min kaza dan aku nak tanah daripada aku nak apa hasil daripada tanaman yang sekian yang terbaik dan seumpamanya. Maka Nabi SAW pun bersabda man kana lahu ardun barang siapa yang memiliki tanah falyazra'ha maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanahnya ataupun falyuhritha akha ataupun dia membiarkan sahabatnya orang Islam yang lain bercucuk tanam pada tanah dia. Wa illa kalaulah dia tidak mahu falyada'ha maka hendaklah dibiarkan tanahnya begitu sahaja tanpa diusahakan. 3924 baca sanad dia. Fi Stepsil. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yaqulu berkata kunna fi zaman Rasulillah adalah kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam na'khudul arda mengambil tanah bisulus dan bayarannya adalah dengan 1/3 daripada hasil tanaman awir rubu ataupun dengan 1/4 daripada hasil tanaman bil madhiyanat dengan hasil tanaman yang terdapat di sepanjang saluran air. Ini maksud daripada hasil tanaman yang tertentu yang kita baca pada riwayat sebelum ini yang mana mereka meletakkan syarat pada waktu itu wa min kaza kaza. Maksudnya dia minta hasil tanaman yang tertentu. Maka antara hasil tanaman yang tertentu yang ada dalam perjanjian orang-orang dulu para sahabat adalah mereka nakkan hasil tanaman yang terletak pada pinggiran saluran air. Mazianat pinggiran saluran air. Maka Nabi SAW pun bangun berkhutbah. Maka baginda bersabda, man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut. Fa illam yazra'ha, maka jika dia tidak mampu bercucuk tanam pada tanah tersebut, maka hendaklah dia menyerahkan tanah tersebut kepada saudaranya. Fa illam yamnaha, jika dia tidak mahu menghadiahkan, menyerahkan tanah tersebut kepada saudaranya, falyumsikha, maka hendaklah disimpan dan biarkan tanah tersebut tanpa diusahakan. 3925 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, man kana lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyahabha, maka hendaklah dia hadiahkan. Hadiahkan maksudnya benarkan orang untuk berusaha. Au liyu'irha, ataupun dia meminjamkan. Bagi orang guna, bagi orang pinjam tanah tersebut dan tak digalakkan untuk membiarkan tanah tersebut gersang tanpa diusahakan. Okey, sebelum kita teruskan, kita nak baca dulu. Apakah pandangan para ulama tentang menyewakan tanah? Maka kata Imam Nawawi pada baris yang kedua 4, 6, 8, 10, 12, 13 daripada bawah. Kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama'u fi kira'il ardi. Para ulama telah berbeza pendapat apakah hukum menyewakan tanah. Maka telah berkata Taus dan Al-Hasanul Basri, tak boleh pada apapun keadaan dan situasi. Sama ada disewakan tanah dengan tanaman, dengan emas dan perak, ataupun dengan hasil tanaman, maka tak boleh. Maka mereka mengatakan tak boleh. Wa qala Syafi'i wa Abu Hanifah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berkata, tajuzu, menyewakan tanah hukum dia adalah boleh. Bizahabi wal fiddah, dengan bayaran emas, ataupun bayaran perak, ataupun dengan bayaran makanan, ataupun dengan pakaian, ataupun dengan apa pun, sawaun, sama ada, min jinsi ma yuzra'u fiha, dengan makanan daripada jenis yang sama dengan tanaman yang sedang diusahakan di tanah tersebut, ataupun daripada jenis yang berbeza.
Cuma yang tak boleh adalah la tajuzu ijaratuha, kata Imam Syafi'i dan majoriti para ulama, tidak boleh menyewakan tanah dengan perjanjian hasil tanaman 1/3 ataupun 1/4, dan itulah jual beli mukhabarah. Maka itu je tak boleh. Tapi nak menyewakan tanah dengan duit boleh. Nak menyewakan tanah dengan bayaran kain boleh. Nak menyewakan tanah dengan bayaran makanan boleh. Semua boleh. Cuma yang tak boleh dalam mazhab Syafi'i dan majoriti para ulama adalah menyewakan tanah dengan syarat dia nakkan hasil tanaman kadar 1/3, 1/4 dan sebagainya. Dan itulah perjanjian mukhabarah yang dilarang. Maka daripada sini, semua hadis-hadis yang mengatakan Nabi larang menyewakan tanah, yang pertama maksudnya adalah menyewakan tanah seperti yang Imam Syafi'i sebut, secara mukhabarah. Maka itu tak boleh. Sebab itu Nabi larang. Kemudian jawapan yang lain, pada baris yang ke 2, 4, 6 daripada bawah. Maka apakah maksud daripada hadis-hadis yang mana Nabi larang menyewakan tanah? Wa ta'awwalu ahaditsan nahyi ta'wilan. Yang pertama, hamalaha ala ijaratiha biha alal maziyanat. Maksud daripada menyewakan tanah yang Nabi larang adalah apabila tanah tersebut disewa dengan meletakkan syarat dia menginginkan hasil tanaman yang tertentu. Contohnya, kalau orang dulu dia nakkan hasil tanaman yang terletak di pinggiran saluran air, hasil yang tertentu, maka itu tak boleh. Kalaulah tiba-tiba berlaku banjir ataupun air naik sehingga tanaman rosak, maka pada waktu itu ada yang rugi dan ada yang tak suka. Maka itulah maksud dia. Maka Nabi SAW larang penyewaan yang dilakukan oleh para sahabat kerana ada mereka yang menyewakan dengan hasil tanaman yang tertentu ataupun dengan kadar yang tertentu seperti 1/3, 1/4 ataupun dikenali juga dengan cara mukhabarah. Sebab itu Nabi larang. Jelas ke jelas? Okey. Yang kedua, maksud daripada menyewakan tanah yang Nabi larang adalah, maksudnya Nabi larang daripada sudut makruh tanzihi. Kenapa Nabi larang? Kerana Nabi bukanlah maksud larang haram, tapi Nabi tak menggalakkan. Kenapa Nabi tak menggalakkan menyewakan tanah? Wal irsyadu ila i'aratiha. Kerana Nabi nak menggalakkan para sahabat untuk memberikan tanah secara percuma, pinjaman kepada para sahabat yang lain, supaya boleh tolong para sahabat yang susah dan mereka akan dapat menghasilkan tanaman daripada tanah tersebut. Jelas ke jelas? Maka inilah maksud semua hadis Nabi melarang daripada menyewakan tanah, sama ada maksud melarang menyewakan kerana adanya unsur mukhabarah yang dilarang, ataupun kerana Nabi nak menggalakkan para sahabat untuk memberikan tanah sebagai pinjaman kepada para sahabat yang lain. 3926 baca sanad dia. Maka Nabi bersabda, jika kamu mempunyai tanah, maka bercucuklah tanam kepada tanah tersebut. Ataupun falyuzri'ha rajulah, benarkan orang lain untuk bercucuk tanam pada tanah tersebut. Cuma tak digalakkan untuk dibiarkan gersang, tak dilakukan apa-apa. 3927 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW naha telah melarang an kira'il ardi, daripada menyewakan tanah. Apakah maksud Nabi menyewakan tanah? Ada dua jawapan untuk hadis ini yang kita telah sebutkan tadi. Qala Bukairun wa haddatsani Nafi' annahu sami'a Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul, maka kami telah mendengar Abdullah bin Umar berkata, kunna nukri ardana, kami pernah menyewakan tanah kami pada zaman Nabi SAW. Summa tarakna, kemudian kami telah meninggalkan perkara tersebut ketika kami mendengar hadis Rafi' bin Khadij. Tapi sebenarnya ini adalah salah faham daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Maksud Nabi larang bukanlah haram,
Tapi sebenarnya Nabi nak menggalakkan mereka memberikan tanah secara percuma, iaitu dalam bentuk pinjaman untuk diusahakan oleh orang lain. 3928 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah melarang an bai'i ardil bayda, daripada menjualkan tanah secara kontrak. Dia bukan jual terus tetapi secara kontrak. Al-bayda, tanah yang gersang. Sanataini, untuk tempoh 2 tahun, 3 tahun ataupun lebih. Dan ini juga dikenali sebagai bai'us sinin ataupun bai'ul muawamah. 3929 terus. Maka bai'ul muawamah ni boleh dalam bentuk menjual tanah secara kontrak ataupun menjual pokok dan hasil tanaman pokok tersebut secara kontrak 2-3 tahun. Kedua-duanya dikenali sebagai bai'us sinin ataupun bai'ul muawamah. Terus daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, nah Rasulullah Nabi SAW telah melarang an bai'is sinin, daripada jual beli tanah as-sinin untuk tempoh kontrak beberapa tahun. Dia bukan jual terus. Dia kata, aku jual tanah ini untuk kamu selama tempoh contohnya 10 tahun. Maka itu adalah dilarang. Wa fi riwayat Ibn Abi Shaybah an bai'i thamari sinin, daripada menjual hasil buah yang berada di sesebuah pokok untuk tempoh beberapa tahun. Terus maka Nabi larang. 3930 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW telah bersabda, man kanat lahu ardun, barang siapa yang memiliki tanah, falyazra'ha, maka hendaklah dia bercucuk tanam pada tanah tersebut, aw liyamnahha akha, ataupun memberikan sebagai pinjaman kepada saudaranya. Al-manah di sini bukan maksud hadiah terus, tetapi memberikan pinjaman. Fa in aba, jika dia tetap enggan untuk melakukan kedua-duanya, falyumsik ardah, maka dia boleh simpan tanahnya begitu sahaja. 3931 baca sanad dia. Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala telah mengkhabarkan, sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW yanha, telah melarang anil muzabanati wal hukul, daripada jual beli secara muzabanah dan hukul. Apakah muzabanah? Banyak kali dah kita ulang. Maka Jabir bin Abdullah berkata, muzabanah adalah as-samar, menjual buah yang masih segar di pokok, bitamar, dengan buah kurma yang lama. Wal hukul, sementara muhaqalah pula adalah kira'ul ardi, menyewakan tanah. Maka daripada sini kita belajar muhaqalah ada dua penafsiran dia. Satu yang kita dah baca pada riwayat yang ke 3911. 3000 mana tadi? 3909. 3909 kita dah belajar dah. Maka dalam riwayat itu muhaqalah diterangkan oleh Jabir bin Abdullah sebagai sebagai menjual gandum ataupun hasil tanaman yang lama dengan hasil tanaman yang masih berada di tangkai di ladang. Maka itu muhaqalah. Cuma di sini penafsiran yang lain untuk muhaqalah adalah menyewakan tanah. Maka adakah menyewakan tanah adalah dilarang? Boleh, cuma maksud dilarang adalah sama ada maksudnya adalah mukhabarah, iaitu menyewakan tanah dengan syarat-syarat dia inginkan hasil tanaman pada kadar yang tertentu, maka itu Nabi larang. Kalaulah menyewakan tanah dengan duit tak ada masalah. Ataupun maksud Nabi larang kerana Nabi nak menggalakkan orang ramai memberikan tanah sebagai pinjaman kepada orang lain untuk diusahakan. Jelas ke jelas? Terus baca. Hadis ni lebih kurang sama, kita tak terjemahkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalati wal muzabanah.
3933 baca sanad dia. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata bahawa Nabi SAW telah melarang anil muzabanah, daripada jual beli muzabanah. Kita dah ulang beberapa kali. Daripada jual beli muhaqalah. Apakah itu muzabanah? Ishtira'us samar, membeli buah segar yang masih berada di pokok. Fi ru'usin nahal, dengan buah kurma yang lama. Wal muhaqalah, dan muhaqalah pula adalah jual beli dengan melibatkan penyewaan tanah. 3934 baca sanad dia. Maka sebab itu ada yang menterjemahkan muhaqalah sama seperti muhabarah yang dilarang oleh Nabi. 3934 baca sanad dia. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna la nara, adalah kami berpandangan tidak mengapa, bil khibri ba'sa, untuk kami melakukan perjanjian menyewakan tanah dengan syarat kami menerima hasil tanaman yang tertentu. Hatta sehinggalah pada tahun yang pertama, maka Rafiq bin Khadij telah mendakwa bahawa Nabi SAW melarang daripada melakukannya. 3935 baca sanad dia. Wazada fi hadithi, dalam hadis ini ada penambahan. Bila Abdullah bin Umar dengar Nabi SAW larang daripada menyewakan tanah. Tapi sebenarnya salah faham. Nabi bukanlah larang secara total. Tapi Nabi larang dengan dua maksud yang kita telah terangkan sebelum daripada ini. Maka Abdullah bin Umar pun berkata, fataraknahu min ajlih, maka kami pun meninggalkan menyewakan tanah disebabkan hadis tersebut. 3136 baca sanad dia. Maka Abdullah bin Umar bila mendengar hadis daripada Rafiq bin Khadij yang mana Nabi larang daripada menyewakan tanah, maka Abdullah bin Umar berkata, laqad mana'ana, demi sesungguhnya Nabi telah melarang kita, demi sesungguhnya Rafiq telah melarang kita, naf'a ardina, daripada sewaan manfaat yang kami boleh dapat daripada tanah kami. 3937 baca. Baca dah, tak baca? Dah. Terus baca. 3937. Daripada Nafi' radhiyallahu rahimahullah, sesungguhnya Abdullah bin Umar kana yukri. Abdullah bin Umar kerap menyewakan mazari'ahum, ladang-ladang miliknya pada zaman Nabi SAW. Dan ini menunjukkan boleh menyewakan ladang. Begitu juga pada pemerintahan Abu Bakar, Umar dan Uthman. Bahkan sehingga permulaan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hatta balaghah, sehingga beliau telah sampai kepadanya pada akhir pemerintahan Muawiyah bahawa sesungguhnya sahabat Nabi Rafiq bin Khadij yuhadith, telah meriwayatkan hadis fiha, berkenaan tentang penyewaan tanah, binahyin anin Nabi, dengan larangan daripada Nabi. Maka Rafiq bin Khadij disebutkan cuma beliau pun salah faham maksud daripada Nabi SAW melarang daripada menyewakan tanah. Fadakhala alaihi, maka Abdullah bin Umar telah masuk menemui Rafiq. Wa ana ma'ah, kata perawi Nafi', aku bersama dengan Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar telah bertanya kepada Rafiq. Faqala, maka Rafiq berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi SAW telah melarang an kira'il mazari', daripada menyewakan ladang-ladang. Fataraka bin Umar ba'du, maka Abdullah bin Umar meninggalkan penyewaan tanah selepas daripada itu. Fakana idza su'ila anha ba'du, maka adalah Abdullah bin Umar apabila ditanya selepas daripada itu, beliau berkata, za'ama Rafiq bin Khadij, Rafiq bin Khadij telah mendakwa bahawa sesungguhnya Nabi SAW telah melarang daripada menyewakan tanah. 3938 baca sanad dia.
قال حدثنا إسماعيل في لفظ عن أيوب بهذا الإسناد مثله وزاد في حديث ابن علية قال فترك. Maka bila Abdullah bin Umar kata perawi, bila Abdullah bin Umar mendengar Rafi' bin Khadij menyebut Nabi melarang daripada menyewakan tanah. Dan memang kita baca awal hadis, awal tajuk yang mana Nabi SAW memang melarang menyewakan tanah. Tapi bukanlah maksudnya begitu. Bila dilihat daripada sudut konteks amalan Nabi sendiri dan juga daripada sudut konteks yang lain, maka sebenarnya bukanlah maksud Nabi larang adalah tak boleh. Maka Abdullah bin Umar bila mendengar Rafi' bin Khadij punya hadis, beliau pun telah meninggalkan perbuatan menyewakan tanahnya. Selepas daripada itu, fakana la yukriha, maka beliau tidak lagi menyewakan tanahnya. 3939 baca sanad dia. Maka daripada Nafi' beliau berkata, aku telah pergi bersama dengan Abdullah bin Umar ila Rafi' menuju kepada Rafi' bin Khadij hatta atahu bil balad, sehingga kami telah berjumpa dengan Rafi' di sebuah tempat yang dikenali sebagai balad yang terletak di Madinah. Fa akhbarahu, maka Rafi' bin Khadij telah mengkhabarkan kepada Abdullah bin Umar, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang an kira'il mazari', daripada menyewakan ladang-ladang dan menyewakan tanah tanaman. 1940 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani ibnu abi khalaf wa hajjaj ibn sya'ir qala hadatsana zakaria ibn adi qala akhbarana ubaidullah ibnu amr an zaid an al-hakam an nafi' an ibni umar radhiyallahu anhuma annahu ata rafi'an fa dzakara hadzal haditha an nabi sallallahu alaihi wasallam. 1941 baca sanad dia. Maka dalam hadis ini nak menerangkan sebenarnya Rafi' bin Khadij bukanlah mendengar terus daripada Nabi, tetapi dia mendengar daripada pakcik-pakciknya. Dan nama-nama pakciknya akan disebut dalam riwayat kemudian. Dalam riwayat 3948 akan disebutkan nama-nama pakcik, yang mana pakciknya yang sebenarnya dengar daripada Nabi bukanlah Rafi' bin Khadij secara terus. Maka berkata Nafi', anna bin Umar, sesungguhnya Abdullah bin Umar kana ya'jurul arda, kerap menyewakan tanah-tanah miliknya. Qala, berkata Nafi', fanubbi'a, maka Abdullah bin Umar telah dikhabarkan dengan sepotong hadis daripada Rafi', yang lalu Abdullah bin Umar telah membawaku pergi bersama dengan dia ilaihi, menuju kepada Rafi'. Qala, maka Rafi' telah berkata, dan beliau telah menyebut dari satu riwayat an ba'di umumatihi, daripada sebahagian pakcik-pakciknya, di mana pakciknya telah menyebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang an kira'il ardi, daripada menyewakan tanah. Qala, berkata perawi, fatarakahu ibnu Umar, maka bila Abdullah bin Umar mendengar hadis tersebut, maka beliau pun meninggalkan penyewaan tanah, falam ya'jur, dan tidak lagi menyewakan tanah. 1942 yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Ibnu Aumin bi hadzal isnad qala fa haddatsahu an ba'di umumati anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sambung insya-Allah pada jam 3 petang. Kerana pagi ni para pelajar ada kelas dengan ustazah yang lain. Kita akan sambung pada jam 3 petang insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi sebentar lagi pada jam 9.30 ada perkongsian hadis 40, dijemput kepada yang berkelapangan untuk bersama insya-Allah.